Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih juga mainan zaman sekarang ni. Boleh aiming lagi. Ada bullet ni lagi. Jadi ini mainan anak saya Abdullah yang darjah 5. Bila ditanya nak toy, nak mainan apa, dia pilih dekat Shopee tu mainan ni. Kita bagi syarat bawah RM50. Jadi dipilihnya mainan ini. Saya pun kata okey, ibunya pun kata okey, asalkan pelurunya bukan yang jenis tajam-tajam tu. Peluru tu matanya lembut. Okey. Adiknya pula minta mainan ni. Dia pilih kat Shopee kereta remote control. Dan kereta remote control ni kalau tengok tayar dia ni, on ground and on water, on land and on water. Jadi boleh timbul atas air dan boleh kita kawalan jauh di atas air. Jadi bila kita sayang anak-anak, kita hadiahkan kepada mereka apa yang mereka nak. Kalau kita hadiahkan kepada mereka apa yang kita suka, kita sebenarnya sayang diri sendiri. Walaupun secara lisan kita dakwa sayang anak. Sebagai contoh, saya ni jenis suka baca buku. Dan lebih kurang pada waktu sama ketika pesan secara online, mainan-mainan tu saya pun pesan secara online daripada Dakwah Corner Bookstore, buku The Life, Teachings and Influence of Muhammad bin Abdul Wahab. Pak Wahab tu kan, walaupun orang banyak tak suka kritik apa ke, dia punya influence tu memang sangat hebat. Jadi nak baca tentang biografinya, tentang usahanya, jihad menyebarkan ilmu apa semua tu, dan juga menjawab tohmahan-tohmahan, fitnah-fitnah ke atasnya. Okay? Oleh Jamaluddin Zarabozo. Zarabozo ni ibu bapanya orang Spanyol, lahir di Perancis, sekarang menetap di Amerika Syarikat. Beliau seorang scholar yang ada beberapa buku saya minat baca, sangat ilmiah, sangat bagus. Ini salah satu yang saya baru beli. Okey, yang ini saya suka. Kalau saya hadiahkan ini kepada anak saya yang darjah 5 dengan darjah 2 tu, mereka tak minat nak baca, dan English ni pun very high levelnya English. Kemungkinan besar mereka akan mengalami kesukaran untuk membaca. Jadi bila saya hadiahkan mereka yang ini, kononnya ayah sayang kepada anak-anak nak bagi hadiah yang ini, padahal mereka tak dapat nak manfaatkannya pun, saya sebenarnya sayang diri sendiri. Boleh faham ke? Tak apa, nanti saya bawa kepada topik yang saya nak sampaikan pada sesi kali ini, ya. Okay, sesi kali ini merupakan sambungan ke atas siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okay, dan sekarang kita masuk ke dalam bab cinta kepada Allah atau cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada Allah atau cinta kepada diri sendiri. Dan sekarang kita masuk kepada satu ayat yang sebenarnya agak masyhur, tapi masyhur salah guna. Okey, iaitu ayat 31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pernah dengar tak? Mesti pernah dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sayang sekali ayat ini masyhur bukan dari sudut mempraktikkannya secara betul, tetapi masyhur tiup-tiup antara suami isteri. Okey, masyarakat kita ni sebahagian masyarakat kita ni Al-Quran tu ada dua fungsi. Satu, baca surah Yasin untuk orang yang sudah meninggal, orang yang nak sebelum nak pergi musafir ke, ada urusan ke apa ke, kan baca surah Yasin, majlis baca surah Yasin. Allah bagi 114 surah, yang dibaca surah Yasin saja dan surah Al-Fatihah ketika solat. Kemudiannya Al-Quran ni fungsi keduanya ialah tiup meniup. Tiup sana, tiup sini dengan petua itu, dengan petua ini, yang kebanyakannya ataupun hampir semuanya tidak berasal daripada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang masyhur digunakan untuk tiup meniup ialah ayat ini. Kononnya kalaulah pasangan, katakan isteri itu sudah macam sejuk aja respon terhadap suami, macam jauh aja. Jadi kononnya bila isteri tidur malam ke apa, baca ayat ni, tiuplah kepada ubun-ubun isteri ke apa ke. Sama juga kalau suami itu macam
dah jauh daripada isteri, macam nak kahwin lagi ke apa ke, diberi petua ayat ni untuk ditiup-tiup. Okey, padahal Al-Quran bukanlah satu buku yang diturunkan untuk ditiup-tiup. Dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, ada satu bab khusus tentang menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar ataupun sebagai ubat. Jemput baca. Nanti bila kita sampai dalam bab tu, saya akan buat video tentangnya juga, ya, tentang betulkah Al-Quran itu satu penawar, satu syifa kepada benda-benda yang macam ini ni. Okay. Disebabkan Al-Quran ini, ayat ini dijadikan ayat tiup-tiup, maka pengajaran ataupun intipati sebenar ayat ini ramai yang tidak perasan. Okay. Ramai yang mungkin tidak tahu. Ya, mari kita tadabbur, mari kita kaji ayat ini. Ya, qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian cinta kepada Allah. Okey, dan kita semua cinta kepada Allah atas pelbagai nikmat, atas pelbagai pemberian yang Allah beri kepada kita, kita cinta kepada Allah. Lalu bagaimanakah cara membuktikan cinta tersebut? Bagaimanakah caranya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini aku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balasannya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampunkan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjadi kayu pengukur sejauh mana kebenaran seseorang itu mencintai Allah, ya. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan qul, yakni wahai Muhammad, beritahulah kepada semua orang. Kita pun sebagai pembaca, sebagai umat Muhammad, sebagai pembaca Al-Quran, kita sampaikan ayat ini kepada semua orang bahawa jika benar kalian mencintai Allah, okey, jika benar, buktikanlah dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Okey? Jika kalian melakukannya, maka hasilnya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Apabila sebaliknya, seseorang itu mendakwa dia mencintai Allah, tetapi dia beribadah dengan sesukanya. Dia beribadah yang dia buat-buat sendiri. Dia beribadah dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran. Dia sebenarnya tidak cinta kepada Allah, tapi dia cinta kepada dirinya sendiri. Sebab itu dia buat apa yang dia suka, bukan apa yang Allah suka. Ini yang saya nak bawa dalam analogi mainannya tadi tu. Okey, Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan kita manusia. Tapi sebagai analogi, kalau kita mencintai seseorang, kita akan buat apa yang orang itu minta, ataupun nak, ataupun suka, ya, sekadar mampu dan asalkan tidak melanggar hukum-hukum syariat. Apabila kita dakwa kita cinta orang itu, tapi kita buat apa yang kita suka, sebenarnya kita mencintai diri sendiri. Contoh tadi lah, kononnya sayang anak tapi beli buku yang heavy, yang sangat ilmiah apa semua tu sebagai hadiah pada mereka. Mereka pun macam mana hadiah ni, tak boleh pun. Kan? Itu cinta, itu kita kata contoh. Jadi saya sebenarnya sayang diri sendiri, bagi hadiah kepada anak buku, akhirnya saya pula yang baca buku tu, bukan anak yang dapat baca. Ya. Jadi Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Apabila kita cinta kepada Allah, buktikannya bukan dengan buat banyak amalan-amalan yang bid'ah. Bukannya buat banyak-banyak amalan, letak bunga ros, bunga lavender, apa semua tu, lalu panggil hasanah. Bukan begitu. Buktikannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya. Ini yang disampaikan oleh ayat tersebut. Dan bila kita membuktikannya dengan cara itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Masya Allah, kalau Allah mencintai kita, saya tak ada kata-kata nak sebut. Kan? Bila Allah yang mencintai kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, ya. Dan ini bukan tafsiran saya seorang-seorang. Mari kita baca apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah terhadap ayat ini. Okay, beliau berkata dalam kitab tafsirnya, tafsir terhadap ayat 31 surah Ali Imran ini, hazihil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah.
Ayat yang mulia ini menjadi hakim, menjadi penentu ke atas setiap orang yang mendakwa mencintai Allah. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, akan tetapi dia tidak berada di atas jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kazibun fi da'wahu fi nafsil amri, kerana sesungguhnya dia berdusta atas apa yang dia mendakwa ke atas dirinya. Sebab dia dakwa cinta tapi dia tak nak ikut, so dia hanya berdusta saja. Okey, hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah wa dinan nabi wa dinan nabawiyyah fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, sehinggalah dia mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan din dan agama yang dibawa oleh baginda, fi jami'i, dalam semua aqwalihi, perkataan, wa ahwalihi, dan hal ehwal dan juga perbuatan. Ayat ini menjadi hakim. Okey, kata Ibnu Katsir, ayat ini menjadi hakim, menjadi penentu ke atas setiap orang yang mendakwa mencintai Allah tapi tidak berada di atas jalan Muhammad, bahawa sesungguhnya dia berdusta. Okey, fa innahu kazibun fi da'wahu fi nafsil amri, bahawa dia sebenarnya berdusta. Cakap je dengan mulut tapi perbuatannya itu lain. Sehinggalah dia mengikuti jami'i aqwalihi wa ahwalihi, keseluruhan daripada semua perbuatannya, semua zikirnya, semua bacaannya, semua perbuatannya mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sambung lagi kata-kata Ibnu Katsir, kama sabita fis sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana yang sabit di dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas urusan kami, maka ia tertolak. Walihaza qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ayu yahsulu lakum fawqa ma zalabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu minal awwal. Oleh kerana itu Allah berfirman, katakanlah, jika benar kalian mengasihi aku, mengasihi Allah, maka ikutilah aku, berarti ikutilah Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kalian. Ia bermaksud hasil yang kalian perolehi adalah lebih tinggi berbanding apa yang kalian cari daripada kecintaan kalian kepadanya, iaitu kecintaan Allah kepada kalian, dan tentunya itu lebih agung berbanding yang awal. Okey, maksudnya seseorang itu mencintai Allah, lalu dia membuktikan kecintaan tersebut dengan mengikuti apa yang disebut dalam ayat 31 ini, yang ini mengikuti sunnah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat balasan kecintaan daripada Allah, di mana sudah tentu kecintaan daripada Allah itu lebih besar, lebih utama daripada kecintaan dirinya sendiri kepada Allah. Sebab cinta manusia sudah tentu tak sama dengan cinta Allah kepada manusia. Ini sebagaimana kata-kata sebahagian ahli hikmah, isu sebenar bukanlah untuk anda mencintai, tetapi bagaimana supaya anda dicintai. Waqala al-Hasanul Basri wa ghairuhu minal salaf za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu bihazihil ayah faqala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh di generasi salaf dan selainnya daripada kalangan salaf, ada segolongan orang menduga bahawa mereka ni mencintai Allah, maka Allah menguji mereka, fabtalahumullahu bihazihi ayat, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Yang ini katakanlah, jika benar kalian mengasihi Allah, maka ikutilah daku, ikutilah Muhammad, nescaya Allah mengasihi kalian. Sekian daripada tafsir Ibnu Katsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kita semua sayang kepada Allah. Tapi macam mana kita buktikan kasih sayang kita kepada Allah?
Okey, ya, kita memperbanyakkan, kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan kita melakukan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunat. Tapi yang tambah, yang wajib tu ke, yang sunat tu ke, macam mana caranya? Hendaklah kita ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pembuktian kita cinta kepada Allah. Sebab Allah dah letak di sini. Okey, Allah dah sebut di sini. Kalau seseorang itu dia kata, mulutnya berkata dia cinta kepada Allah, tapi dia buat dengan amalan, dia buktikannya dengan amalan-amalan yang dia reka sendiri, atau yang diberikan oleh tok gurunya, yang diijazahkan oleh tok syekhnya, yang diturunkan oleh siapa-siapa lain, ya, dan dia menganggap itu baik, dia sebenarnya mencintai dirinya, bukan mencintai Allah. Sekalipun lisannya berkata dia mencintai Allah. Sebagaimana seseorang maha suci Allah daripada sebarang kesamaan, sebagaimana seseorang mendakwa mencintai seseorang lain, tapi dia memberi dia hadiah apa yang dia sendiri suka, bukan orang tu suka, maka dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai orang yang dia dakwa dia cinta kepadanya. Okay. Sebagai contoh, baru-baru ni saya buat satu video ulasan ke atas Ustaz tentang zikir berjemaah. Okay. Ustaz Abdul Somad tentang zikir berjemaah. Lalu saya bagi dalil-dalil di mana zikir itu secara bersendirian dan secara perlahan, dan saya mengulas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu ada saja orang yang komen di bahagian komen YouTube saya itu, ataupun yang PM kepada saya, apa salahnya zikir secara berjamaah beramai-ramai secara kuat? Lalu dia kemukakan banyak ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita untuk memperbanyakkan zikir. Ayat-ayat itu betul, tapi macam mana cara kita praktikkan ayat tu? Hendaklah kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan sebagai fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Orang yang berzikir, dia suka dan ingat kepada Allah, dia sayang kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia hendak mengagungkan Allah, hendak membesarkan Allah, dia hendak merendahkan dirinya kepada Allah dengan banyak beristighfar apa semua tu. Tapi bagaimana caranya? Apa lafaznya? Bagaimana bilangannya? Adakah secara bersorangan ataupun beramai-ramai? Maka hendaklah dia buktikan kasih sayangnya kepada Allah, bukan dengan mengikuti dalil-dalil umum dalam Al-Quran, tetapi dengan mengikuti bagaimana tunjuk ajar dan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjadi kata putus ataupun pembeza orang-orang yang mendakwa mencintai Allah, tapi dia buat apa yang dirinya sendiri suka. Macam semalam tak silap saya dapat satu soalan. Okey, sahabat itu bertanya, ada kawannya tu, dia sebab sekarang ni musim wabak kan, musim wabak COVID-19, so ramai yang membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurruh ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Betul? Ini betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, hadisnya sahih. Rasulullah ajar baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Lalu sahabat tu, kawan dia kata, saya nak baca 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. Kenapa jadi 100 pula? Dia kata berdasarkan dalil-dalil umum dalam Al-Quran, perbanyakkanlah zikir. Okey. Dia bukan begitu caranya. Kalau kita nak buktikan kasih sayang kita kepada Allah, kita hendak meminta perlindungan daripada Allah dengan membaca zikir itu, kita lakukannya dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ialah dengan membacanya 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, jangan tokok tambah di atasnya. Okey, jadi ayat Quran ini juga menjadi dalil bahawa mengikuti dalil-dalil umum dalam Al-Quran sahaja tidak cukup. Hendaklah mengikuti bagaimana Rasulullah mengajar atau mempraktikkannya. Okey, sebab Allah tidak berfirman, kalau kita nak buktikan kasih sayang kepada Allah, maka ikutilah Al-Quran atau ikutilah Muhammad. Tak. Ayat tu berkata, jika benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Muhammad. Bukan nak kata Al-Quran tak penting. Al-Quran tu penting. Tetapi Al-Quran itu dengan dalil-dalil umumnya, masing-masing boleh tarik ke arah apa yang dikendaki. Kalau kita baca golongan anti hadis, dalil-dalil mereka guna ayat Quran juga. Kalau kita baca dalil-dalil golongan Syiah katakan, mereka pakai ayat Quran juga.
baca dalil Islam liberal. Mereka guna ayat Quran juga. Okey, terhadap anti hadis, terhadap Syiah, terhadap liberal. Alhamdulillah, saya telah menulis buku yang menjawab hujah-hujah mereka, menjawab dalil-dalil mereka. Tapi yang saya nak tekankan, yang saya nak highlight di sini, mereka pun pakai ayat Quran juga, tapi mereka pakai dalil-dalil umum. Mereka tidak gunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar bagaimana mempraktikkan ataupun apakah maksud ayat tersebut. Itu bezanya. Jadi Al-Quran memang betul, memang penting, tapi kita juga perlukan kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pentingnya ya. Okey, satu lagi sebelum kita berakhir, sudah pun 20 minit. Apabila dikatakan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat tak sebelum ni saya ada cerita bahawa sunnah Nabi itu ada yang tashri'iyah, ada yang ghairu tashri'iyah. Ada yang memang dimasukkan sebagai syariat Islam seperti dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal hukum hakam, dan ada yang ghairu tashri'iyah yang bukan dimasukkan sebagai salah satu syariat Islam. Yang ini apa yang baginda lakukan sebagai manusia biasa. Juga disebut sebagai sunnah jibliyah. Okey, makanan beliau, pakaian beliau, haiwan tunggangan beliau dan sebagainya, itu kita kata kalau kita nak ikut atas dasar kasih sayang, ya boleh silakan, akan tetapi itu bukanlah yang ditekankan. Yang ditekankan dalam ayat ini ialah kita mengikuti syariat Muhammad, yang syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya sebab yang saya nak highlight ni, pada pengamatan saya, minta maaf kalau saya silap, saya lihat sebahagian orang mereka bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah jibliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh pakai jubah, sungguh-sungguh pakai serban, menyangkut selendang di bahu. Yang capal tu pakai di kaki lah, bukanlah di kepala apa kan. Itu dah banyak orang bincang apa kan. Jadi mereka sungguh-sungguh hendak mengikuti sunnah jibliyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu dalam sunnah tashri'iyah, sunnah syariah Islam itu sendiri, kurang dalam mengikutinya. Bahkan dalam bab inilah mereka suka buat amalan-amalan sendiri. Suka buat bid'ah-bid'ah yang mereka namakan dengan bid'ah hasanah. Okey. Jadi mengikuti dalam sunnah jibliyah tu atas dasar kasih sayang mereka, okey bagus, tapi yang ditekankan oleh ayat 31 surah Ali Imran ini ialah mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, dalam urusan syariat. Sayang sekali, minta maaf sekali lagi kalau saya salah. Saya dapati mereka ini dalam bab pakaian, dalam bab makanan, okey, bersungguh-sungguh ikut, yang tu okey, tak apa. Tapi dalam bab yang sepatutnya mereka ikut, yakni macam cara berzikir, cara berdoa, mereka pula berbuat yang berlainan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya yang dalam urusan syariat inilah yang mereka lebih utama, lebih pentingkan, lebih tekankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama membasmi virus-virus yang menyerang sunnah Nabi ini, iaitu virus bid'ah. Itu yang sepatutnya. Sekali lagi minta maaf jika pengamatan saya ini kurang tepat ya. Satu lagi saya nak highlight, bila dikatakan tentang sunnah ghairu tashri'iyah dengan sunnah tashri'iyah, ada satu topik yang menjadi perbincangan di kalangan para sarjana Islam. Yang ini dalam topik perubatan, topik pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan rawatan dengan sekian-sekian rawatan ataupun dengan sekian-sekian ubat, batu saudah dan sebagainya, apakah itu duduk dalam sunnah ghairu tashri'iyah atau sunnah tashri'iyah? Apakah itu termasuk sunnah baginda sebagai manusia biasa ataupun memang itu sebahagian daripada syariat Islam? Jadi memang ada perbincangan di kalangan para sarjana Islam. Ada yang berkata ia termasuk. Ada yang berkata ia termasuk, dan apa yang baginda ajar tentang cara rawatan, ubat-ubatan, itu memang betul, sebab sebagaimana dalam surah An-Najmi bahawa Rasulullah SAW tidak berkata-kata berdasarkan nafsunya, ia tidak lain ialah apa yang diwahyukan kepadanya.
Okey, ini pandangan yang berkata itu termasuk dalam apa yang disyariatkan. Pandangan kedua berkata ia tak termasuk. Sebab Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah Islam, untuk mengajar umat agama Islam. Baginda tidak diutus sebagai seorang doktor untuk merawat sekian-sekian penyakit, dan baginda juga tidak diutus sebagai seorang ahli farmasi, kalau boleh dikatakan, untuk memberikan, untuk mengesyorkan sekian-sekian ubat. Apa yang baginda sebut tentang cara rawatan, tentang ubat-ubatan, itu adalah apa yang biasa dilakukan oleh manusia pada zamannya. Itu adalah ubat-ubatan, cara rawatan pada zaman baginda, dan ianya boleh berubah selali dengan ilmu-ilmu dalam bidang perubatan ini. Ini pandangan yang kedua. Okey. Sebab kalau nak kata yang Rasulullah SAW diutus sebagai seorang doktor dan sebagai seorang ahli farmasi, Rasulullah ada sebut tentang habatus saudah, betul atau tidak? Kalau kita berubat dengan ubat selain dengan habatus saudah tu, jadi hukum macam mana pula? Pernah terfikir tak? Kan, kita telah menyalahi ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajar bahawa habatus saudah ni ubat bagi segala penyakit. Okay, sekarang ni sedang ada wabak, ada pandemik COVID-19. Lalu ada orang tanya saya, kenapa sibuk-sibuk dengan vaksin, kenapa tak ada orang nak ambil habatus saudah? Kan? So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan pernah terfikir persoalan ni tak? Sebab perubatan Nabi, saya ulangi, sama ada cara rawatan ataupun ubat-ubatan yang baginda sebut dalam hadis-hadis yang memang sahih, apakah itu sebagai baginda seorang pemimpin pada kita gitu, dan baginda cakna, baginda prihatin kepada cara-cara perubatan yang ada pada zamannya, dan baginda pun mengambil tahu, lalu baginda pun memberi recommendation, memberi cadangan, memberi syur apa yang patut dibuat, apa yang dibuat. Tapi Rasulullah bukan seorang doktor. Baginda tidak diutus sebagai seorang doktor. Baginda tidak diutus sebagai seorang ahli farmasi. Okay. Jadi ini ada perbincangan. Saya cenderung pada pandangan yang kedua itu, bahawa baginda bukan seorang doktor, bukan seorang ahli farmasi. Cara rawatan, ubat-ubatan yang baginda sebut dalam hadis-hadis yang sahih, itu adalah apa yang relevan pada zaman baginda, dan ia boleh berubah-ubah selari dengan lokasi, selari dengan teknologi dalam bidang perubatan. Akan tetapi ia bukanlah untuk diabaikan begitu saja, ianya tetap kita beri perhatian juga. Namun sebab macam saya teringat satu kes beberapa tahun lepas, dikhabarkan ada seorang ni, dia diagnose kanser stage pertama, masih awal lagi, dan peluang rawatan, peluang untuk sembuh agak tinggi sebab baru stage pertama. Tetapi bila confirm saja kanser stage pertama, dia keluar, tak pergi hospital lagi dah. Dia pergi jumpa dengan pusat rawatan Islam, di mana dikhabarkan dia mengambil habatus saudah dengan dos yang tinggi. Okey, habatus saudah. Tetapi setelah beberapa bulan habatus saudah itu tidak membantu sakit kansernya itu, sehingga akhirnya ia merebak menjadi stage 4. Okey, stage 4. Bila stage 4, dia kembali ke hospital. Dan doktor yang sebelum ni pun tengok rekod, dulu mari stage 1 mana hilang. Kan, tapi bila dah stage 4 sudah terlewat, lalu dia pun meninggal dunia. So yang ini ni kita kata, sebab bila stage 1, kemungkinan, taklah secara pasti, kemungkinan dapat dirawat adalah tinggi. Okay? Bukan secara pasti akan sembuh, cancer free in total ke apa ke, tapi kemungkinannya dapat dirawat tu adalah tinggi. Tetapi beliau pergi kepada pusat rawatan Islam, makan habatus saudah dengan dos yang tinggi, tapi langsung tidak membantu apa ke. Dan akhirnya dah stage 4, kembali ke hospital yang sama. Doktor pun nak kata marah pun ada juga, mana pergi ni kan, padahal boleh lagi. Jadi yang ini sebagai contoh. Yang ini sebagai contoh supaya kita faham. Memang hadis sahih tentang habatus saudah. Tetapi macam saya sebut tadi lah, banyak kali pula ulang ya. Tapi yang penting yang ditekankan oleh ayat 31 surah Ali Imran ini ialah berkaitan dengan sunnah tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah. Okey. Tadi bila kita baca kata-kata Ibnu Katsir itu pun, hatta yattabi'a syar'al Muhammadiyah,
sehinggalah dia mengikuti syariat Muhammad wa dinan nabawiyyah fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, yang syariat itu tu. Okey, bukannya sunnah jibliyah. Okey, jadi moga-moga berdasarkan ayat ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semuanya mencintai Allah. Dan saya juga yakin bahawa mereka yang membuat bid'ah, yang mereka kata bid'ah hasanah, mereka juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang sekali mereka membuktikannya dengan cara yang salah. Jadi ayuh berdasarkan ayat ini kita buktikan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul. Yang ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Try our best, sungguh-sungguh ikutinya 100%, ya. Kalau kita buat amalan-amalan yang lain, kita kata kita cinta Allah tapi kita buat amalan-amalan yang lain, yang bid'ah. Lalu kita letak bunga ros, bunga macam-macam apa semua jadi cantik sehingga akhirnya kita panggil bid'ah hasanah. Kita sebenarnya mencintai diri sendiri, bukan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat ke-31 surah Ali Imran. Okey, kena ingat ayat ni ya, sangat penting. Baik, sehingga sini saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.